1, 2. Sama tak bentuk dia yang berlaku kat sini? Nombor 2. Benda tu berulang-ulang. Ini H4. Okey, ni dah gambar kedua. Sekarang ni saya ada satu misi, satu hari 10 gambar. Screenshot. Saya nak total berapa, ikut sama-sama saya. Kita akan mula pada hari esok. Ataupun malam ni kita akan mula. Satu hari 10 screenshot. Konsisten. InsyaAllah. Lagi lebih, lagi bagus. Yang penting buat dulu. Konsisten tu akan datang kemudian. Kau niat pun tak ada dalam hati, macam mana kita nak buat? Konsisten. So first thing first, dalam trading, jangan fikir untuk kau nak buat berapa banyak. Fikir dahulu, buat dulu. Okay, buatlah dulu 3 screenshot ke 5 screenshot. 10 screenshot tu paling sikit. Okay, so now saya tunjuk. Okay. Okay, tengok. Sekejap. Okay, kita tengok yang kat sini. Naik, turun. Okay, naik. Boom. Kejatuhan yang mendadak. Okay. Datang balik, boom, kena breakout. Pullback. Apa nak buat kat sini? Kita akan buy. Kita akan buy. Kenapa? Di sini adalah, kenapa kita kata buy? Sebab kat sini adalah good resistance. Kenapa? Cuba korang tengok dengan mata hati. Cuba tengok harga turun. Naik, dia turun. Okay. Tiba-tiba kat sini, okay, dia tolak laju. Kemudian dia naik balik lah. Tiba-tiba kat sini naik, boom. Kejatuhan dia mendadak. Okay, kejatuhan yang mendadak. Lepas tu kita tengok dia datang balik kat sini. Candle yang ni. Dan naik, boom, dia reject balik. Tiba-tiba kat sebelah dia kena breakout. So kalau macam ni, apa yang kita nak buat? Bila breakout ni, pull back dan kita akan buy. Okay. Ini M15. Bentuk yang sama. Awak kena ingat, continuation bermaksud meneruskan perjalanan. Kalau harga nak terus turun ke bawah, apa yang perlu berlaku? Dia breakout, dia kena pullback kat sini. Maknanya dia menuju ke bawah. Tetapi jika dia junam, naik, junam, tiba-tiba, boom. Breakout, maknanya breakout resistance, maknanya apa yang berlaku? Kalau dia breakout resistance, maknanya apa yang berlaku? Kalau breakout ni maknanya set up continuation. Tapi kalau dia breakout resistance ni, maknanya dia nak ke mana? Dia nak fly. Inilah yang mana saya nampak waktu kita live trade pada last week. Ingat tak? Saya bagi counter setup. Buy now. Okay. Dan fly. Okay. Dan saya masih hold lagi buy kita. Cuma after the breakout resistance yang di sebelah kiri tu, memang saya akan close terus lah. Right? Jadi maknanya kalau ada breakout any resistance, maknanya price tak berminat nak junam ke bawah. Okay? Dah price tak berminat untuk turun ke bawah.
Kalau kita pergi pada time frame M1, benda yang sama pun berlaku, babe. Boom. Kemudian naik, turun, naik, turun, naik. Boom. Kejatuhan yang mendadak. Okay. Kemudian kat sini, apa yang berlaku? Okay. Apa yang berlaku adalah clean breakout. Clean breakout maknanya harga ni naik. Dia tak ada main-main kat sini. Dia terus, boom, clean breakout. Okay, clean breakout. So dalam clean breakout tu lah, bila dia datang balik, pull back, buy. Dia pun fly. Okay. Right. Faham ke? Faham setakat ni. Bentuk yang sama berulang-ulang kembali. Okay. So, sekarang ni, after reversal, ini teknik ataupun cara korang nak identify market paling mudah. Okay, ingat. After reversal, akan continuation. Okay. Faham? Lepas reversal, mesti continuation. Lepas continuation, mesti akan berlaku reversal. Jadi, dekat sini, saya nak tunjuk contoh reversal dan continuation setup yang berlaku seterusnya. Kali ni, kalau korang follow, insyaAllah, mungkin korang akan nampak lebih. Okay. Dah ready ke ready untuk tengok lebih berkenaan dengan cara untuk reversal dan continuation. InsyaAllah mungkin lepas ni korang akan lagi nampak lagi jelas. Okay. Sekarang ni market dalam keadaan menaik. Okay, contoh kat sini. Reversal satu lagi setup. Continuation. Bawah ni, kiri. Kenapa harga naik di kawasan ni? Kenapa dia naik di kawasan ni? Sebab di sebelah kirinya ada fly. Ada kenaikan yang mendadak. Apabila harga sampai di kawasan ni, dia naik, dia reject. Maknanya kawasan tu ada order yang sangat besar. Okay. Lepas itu, dia buat reversal. Maknanya, kita buy dua-dua dekat bawah. Buy di sini. So, ini reversal. Selepas reversal, akanlah berlakunya continuation, breakout, pullback, entry. Sebaris dengan dia. Anda faham? Okey. Jadi, bila datang kat sini, ini dipanggil sebagai setup reversal. Kenapa? Sebab buy low. Bila sampai kat sini, dia turun, close candle, turun, kemudian dia menaik. Bila dia menaik, kita tengok apa yang berlaku di lower time frame, weekly, pergi pada H4. No. Macam mana kita nak tahu keadaan market dah berubah arah?
adalah apabila jika mana-mana resistance atau support kena breakout. Macam saya cakap tadi, after reversal adalah continuation. Okay. Ini adalah reversal. Lepas reversal akan berlakunya continuation. Jadi kita tengok apa yang berlaku di sini adalah market bincang-bincang, boom, kejatuhan yang mendadak. Okay, kejatuhan yang mendadak. Okay, tiba-tiba kena breakout. Sebaris di kawasannya. Apa yang nak buat adalah lepas reversal apa? Lepas reversal apa? Continuation. Lepas tu, lepas breakout, pullback, entry. Buy. Wah, reversal. Continuation. Okay, lepas tu tengok kat sini. Apa yang berlaku? Tengok Ni, naik, turun, naik, boom. Sini adalah reversal. Kemudian kat sini, breakout, pullback. Di sini dipanggil sebagai continuation. Okay, sampai kat sini, naik, turun, boom, kena breakout. Datang balik kat sini, fly. Maknanya kat sini adalah continuation untuk big time frame. Time frame yang lagi besar. Faham? Okay. Tengok. Boom. Okay. Kat sini, naik. Boom. Pop. Reversal. Kemudian breakout. Continuation. Sampai di atas ni, turun balik. Reversal. Okay. So, yang kat sini, ini dipanggil sebagai apa? Okay. Reversal, betul? Jadi, continuation dia mana? Okay, continuation dia mana? Ni continuation dia. Tengok Boom, breakout. Pullback. Okay, possible kat sini boleh cari sell. Okay, tapi jika tak berani, biarkan dahulu market buat structure. Kita masuk second entry pun tak apa. Lagi selamat second entry. Second entry yang macam mana? Setup nombor 2. Okay, ni first entry. First, buy. Breakout. Okay, ni pullback. Second, third. Okay, so kita tengok apa yang ada kat sini. Kenapa dia react sampai sini? Okay, berapa ramai nak tahu berkenaan dengan apa dan kenapa ramai tak menunggu di kawasan ni? Berapa ramai menunggu untuk buy kawasan ni? Kenapa price tak sampai ke kawasan ni, guys? Kenapa harga dia tak sampai ke kawasan ni? Okay, berapa ramai nak tahu? Ni last Copac. Okay, kenapa price tak sampai situ? Tak cukup laju. Laju lagi. Saya seolah-olah merasakan tuan-tuan dan puan tak mau dengar apa yang saya nak kongsikan ni. Jadi kalau tak ramai yang berminat, saya tak gemar. Saya sukakan semangat daripada tuan-tuan dan puan ni sebab saya nak tengok berapa ramai yang masih bersama-sama saya dalam kita menimba ilmu. Oleh sedemikian tuan-tuan dan puan, saya akan ceritakan kenapa price tak sampai situ. Jawapan dia mudah. Pergi pada time frame sekarang ni, apa-apa time frame, katakan kau pergi time frame weekly, kau bedahlah pada lower time frame. Ingat, to simplify, go to
higher time frame. To precise, go to lower time frame. Ini bab multi time frame analysis. Bab ini saya akan ceritakan nantilah. Okay. So, sekarang. Kenapa dia tak sama itu? Ini time frame H4. Untuk simplify, mudah kan kita pergi higher time frame. To precise, kita pergi pada lower time frame. Okay. Apa yang berlaku di sini adalah kerana harga naik, kemudian turun, pergi sebelah, naik, dan boom. Kejatuhan yang mendadak. Okay, kejatuhan yang mendadak. Tiba-tiba bila price sampai kembali, dia pun fly. Clean breakout. Nak lagi adalah apabila candle ini merupakan open candle pada new day. Maknanya harga market baru buka, tiba-tiba berlakunya penurunan secara drastik. Dan tempat itu kena breakout. Maknanya kat situ adalah breakout, pullback dan entry menuju ke zon atas adalah. Okay. Right. Open candle tadi. So, apa yang berlaku di sini adalah harga ini membantu price untuk sampai ke kawasan ini dan membuatkan harga ini fly. Siapa yang tolong price sampai ke kawasan ini? Ini. Good seller. Dia breakout juga support, dia yang tolong sampai ke kawasan ini. Tanpa dia, harga tidak akan sampai di kawasan ini. Tanpa dia. Kalau dia ni tak ada, harga tak akan sampai ke kawasan ni dan akan fly. Tapi disebabkan adanya si seller tu dan harga terus fly. Maknanya jika price sampai kembali di kawasan ni, kita akan cari buy. Faham ke faham? Nampak tak? Sama tak? Ni M5. Kecil lagi, precise. Boom. So, datang balik kat sini. Buy. Okay, sebab itu bila TP pertama, saya kata kalau kita sell TP pertama, saya katakan adalah di sinilah. Ini adalah TP pertama saya lah. Kalau saya bagi. Okay, yang itu hari. TP pertama saya. Kemudian apa yang kita tengok, kali kedua dia cuba datang balik. Tak berjaya. Sebab itu kita counter dengan buy. Okay, kenapa saya counter buy? Simple saja. Zone yang saya marking adalah zone yang valid SNR. Maknanya ataupun ada jerung. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita apa yang berlaku adalah bincang-bincang, boom. Kejatuhan mendadak. Okay. Terkejut. Okay. Datang balik, pullback. Sepatutnya di dalam kawasan ni, bila datang balik, kita sell. Tapi apa yang berlaku adalah dia breakout.
Jadi kat mana yang kita nampak dia breakout? Yang kat sini saya nampak bila dia naik ke atas ni, bila saja mana dia breakout, this, okay, bila mana saja dia breakout, waktu dia pull back lah, saya kata suruh close. Dan dia fly. Kita pula ada terkejar sikit ataupun memang kita sengaja nak bagi peluang untuk layer. Kita buy kat sini. Tapi kita kata apa? Ini zone kalau dia sampai balik boleh layer. Bila datang balik kat sini kita sell. Bila kat sini okay, saya kata boleh standby layer dalam ni ataupun dalam ni. Kemudian ada yang layer. Naik. Kali kedua datang balik, pum, ada yang layer. Pum, fly. Waktu dekat sini saya perasan ada yang kata bila kita buy harga junam, bila kita sell harga pacak. Tapi apa yang berlaku? For fly. Sebab itu kesabaran itu penting dalam trading tu. Okey? Nampak? Breakout pullback entry. Di sepanjang ini carilah re-entry. Sepanjang dia menuju di kawasan ini, carilah re-entry. Saya suka cari re-entry. Okay, saya suka cari re-entry di time frame kecil. Cuba tengok. Bentuk yang saya ceritakan di bawah ini adalah sama juga di sini. Tengok Boom. Okay, junam. Naik. Boom. Kejatuhan mendadak. Okay. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang tolong harga untuk sampai ke kawasan ini? Okay, untuk sampai di kawasan A, untuk sampai di kawasan inilah. Support. Adakah di A ataupun di B ataupun di C? Siapa yang tolong sampai harga untuk sampai di kawasan itu? A, B atau C? Siapa yang tolong harga sampai di kawasan support ni? Yang menyebabkan harga sampai di kawasan ni dia fly. Siapa yang tolong? A. A tolong. Naik, turun, naik, pum. Naik lagi, pum. Kejatuhan yang mendadak. So, ini kita panggil sebagai good seller. Tiba-tiba apa yang berlaku? Kena breakout. Jadi pullback. Buy. Breakout lagi. Pullback. Kita buy. Kalau kita tengok siapa yang tolong harga sampai ke kawasan ni. Siapa yang tolong harga sampai ke kawasan ni? Siapa tolong? Siapa tolong? Adakah di A ataupun di B? Siapa yang tolong sampai ke kawasan buy di box merah ni? Siapa tolong guys? A. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kena apa yang berlaku? Kena apa? Kena reject waktu.
Kena break out. Pullback nak buat apa? Pullback nak buat apa? Tapi kena tahu limit kat mana. Ini cara entry. Sampai dekat resistance, cari sell. Okay? Faham ke faham? Jelas ke jelas? Untuk kelas kita pada malam ni.